Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni ialah pelajaran Siyam darjah 4. Pelajaran fikih bahagian Siyam darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran kita ni ialah tentang syarat-syarat sah dan rukun. Jadi, ini adalah pelajaran baru. Pertama sekali, kita ni kan melihat dulu syarat-syarat sah puasa yang ada 6 perkara. 1. Islam. 2. Berakal atau mumayyiz. 3. Suci daripada haid dan nifas. 4. Masuk waktu berpuasa. 5. Berniat pada tiap-tiap malam. Dan 6. Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi huraiannya akan cikgu kongsikan selepas Ania. Jadi cikgu ulang lagi sekali. Syarat-syarat sah puasa itu 6 perkara, iaitu 1. Islam. Ingati yang pertama sekali ialah Islam. 2. Berakal atau mumayyiz. 3. Suci daripada haid dan nifas. 4. Masuk waktu berpuasa. 5. Berniat pada tiap-tiap malam. Dan yang terakhir, menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi, cikgu mau nanti selepas video ini habis, cikgu mau semua membuatkan mind map. Tengah-tengahnya ada tajuk, iaitu syarat-syarat sah puasa. Dan di siring-siringnya ada Islam, berakal atau mumayyiz, suci daripada haid dan nifas, masuk waktu berpuasa, berniat pada tiap-tiap malam, menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Cikgu mau mind mapnya lawa-lawa. Cikgu bagi contoh selepas ni. Dan ini adalah contoh mind map yang cikgu buat. Jadi apabila cikgu cakap cikgu mau mind map, cikgu mau macam manilah tu mind mapnya, yang ada awan ataupun apa saja yang kamu dapat buatlah. Dan menggunakan pen warna-warni. Jangan lupa kita ni buat dulu kalimah bismillah di atas sekali. Lepas itu buat nama dan darjah. Okey? Jadi ini adalah contoh cikgu punya mind map. Minta maaf tulisan cikgu biasa-biasa saja sebab cikgu pakai iPad. Okey? Jadi cikgu mau yang kamu yang pakai kertas lagi lawa tulisan kamu daripada tulisan cikgu. Okey, kita ni masuk kepada penerangan dan huraian syarat-syarat sah puasa. Yang pertama sekali ialah Islam. Ingat, satu tadi kata cikgu Islam. Islam penerangannya, batal puasa orang Islam yang sedang berpuasa kemudian dia murtad, iaitu terkeluar dari agama Islam. Walaupun hanya satu lahzah, sekejap mata. Artinya walaupun satu saat ia keluar daripada agama Islam, maka batal puasanya. Kemudian, puasa yang diteruskan oleh orang yang murtad itu tidak sah. Walaupun yang masih berpuasa masa ia murtad itu, maka hukum puasanya adalah tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sekalipun setelah berlalu beberapa saat, orang yang murtad itu kembali ke dalam agama Islam dan dia ingin menyambung puasa yang telah batal. Tapi hukum puasanya tidak sah kerana puasa orang Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Okey, yang cikgu buat awan di sana arah Islam. Artinya
Dan orang Islam itu sahaja yang berpuasa, yang wajib berpuasa. Manakala orang yang murtad, yang terkeluar dari agama Islam adalah batal puasanya. Walaupun orang murtad tadi itu ya murtad sekejap sahaja, tetap batal puasanya. Dan jika dia berkeinginan untuk menyambung puasanya, maka hukum puasanya tetap tidak diterima oleh Allah Ta'ala kerana puasa orang Islam sahaja yang Allah terima. Berakal dan mumayyiz. Ini adalah poin yang kedua. Jadi kita ni lihat dulu penerangan dalam perenggan pertama. Puasa sah dilakukan oleh orang yang berakal dan tidak sah dilakukan orang yang tidak berakal atau hilang akal seperti orang gila. Hukum puasa orang gila tidak sah. Jika orang yang berpuasa tiba-tiba dia gila, hukum puasanya batal walaupun gilanya dalam tempoh yang pendek, 1 lahzah. Jadi di sini kena tekankan bahawasanya orang gila, kalaupun ia gila 1 saat, tetap puasanya batal. Kerana syarat sah berpuasa adalah orang yang berakal dan orang yang bukan orang gila. Kemudian kita ni masuk perenggan kedua yang cikgu labelkan 2 warna hijau. Okey, so puasa. Orang yang sedang berpuasa tidur sepanjang hari. Nah, orang yang puasa tapi dia tidur sepanjang hari, maka sah puasanya. Akan tetapi, di sana manakala jika orang yang puasa itu pitam sepanjang hari, maka puasanya adalah batal. Tetapi, jika orang yang pitam sedar dari pitamnya dalam tempoh yang pendek, iaitu 1 lahzah, maka puasanya adalah sah. Jadi di sini, kalau orang itu pitam ia sepanjang hari, maka puasanya serta merta batal. Tetapi kalau ia pitam sekejap sahaja dalam tempoh yang pendek, maka puasanya diterima oleh Allah. Jadi kita ni masuk perenggan ketiga yang cikgu buat nombor 3 dalam pen warna kuning. Kanak-kanak tidak wajib menunaikan puasa. Tetapi puasa yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berakal, iaitu mumayyiz, adalah sah. Sah di sana cikgu buat kotak warna hijau. Puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah. Kerana apa? Kerana syarat sah puasa adalah berakal dan mumayyiz. Yang ketiga, poin ketiga, suci daripada haid dan nifas. Jadi penerangannya haram dan ditegah orang yang sedang haid dan nifas melakukan puasa. Batal puasa orang yang sedang berpuasa tiba-tiba kedatangan darah haid dan nifas walaupun dalam tempoh yang pendek, iaitu sekejap, 1 lahzah. Jika darah haid dan nifasnya telah kering, lalu ia mandi wajib kerana ingin meneruskan puasanya, maka hukum puasanya tetap batal dan tidak diterima oleh Allah. Puasanya tidak boleh diteruskan dan disambung. Wajib qada puasa yang luput bagi orang yang haid dan nifas. Jadi ini khusus untuk perempuan sahaja. Yang lelakinya jangan takkan minta-minta datang haid dan nifas, kerana ni adalah untuk kaum wanita. Jadi yang lelakinya jangan terminta-minta. Jadi di sini keterangannya batal puasa walaupun darahnya tu datang sekejap saja, tetap batal puasanya walaupun ia cakap sekejap saja darah kuat tu datang, dan tidak boleh disambung dan wajib ia mengqada puasanya. Okey. Masuk waktu berpuasa adalah poin nombor 4.
Okey, keterangannya puasa Ramadan hanya sah dilakukan setelah masuk waktu. Tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu atau telah luput waktunya. Sebagai contoh, ia akan puasa Ramadan tapi ia melakukannya dalam bulan Syawal. Boleh ke Indah? Indah boleh. Sebab puasa Ramadan hendaklah di dalam bulan Ramadan sahaja. Kemudian, poin kelima, berniat pada tiap-tiap malam. Keterangannya, puasa hanya sah dilakukan dengan disertai niat berpuasa dan jika tidak disertai dengan niat, maka hukum puasanya tidak sah. Jadi, setiap malam pada bulan Ramadan, kita ni mesti melakukan niat. Okey? Jadi di sini keterangan untuk niat berpuasa itu mempunyai 2 syarat. 1, wajib dita'yinkan atau ditentukan niat pada puasa fardu. Wajib ditentukan jenis puasa fardu tersebut seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar atau puasa kifarah. Jadi keterangannya wajib kita ni tentukanlah niat puasa itu. Sama ada puasa kita ni itu jenis puasa Ramadan atau puasa qada atau puasa nazar ataupun puasa kifarah. 2, niat wajib dilakukan pada waktu malam dan tiap-tiap malam. Masa melakukan niat itu pada waktu malam iaitu di antara sesudah matahari masuk dengan sebelum fajar sadiq terbit. Artinya, selepas waktu maghrib itu kita ni berbuka puasa. Terus dah kita ni berniat. Saja aku berpuasa esok hari lagi macam tu. Dan limitnya adalah sampai sebelum waktu subuh esok hari. Maka pada waktu ini wajib niat dilakukan dan wajib pula niat dilakukan pada tiap-tiap malam. Contoh beberapa lafaz niat puasa Ramadan. Nawaitu sawma Ramadana, artinya sahaja aku puasa Ramadan. Yang kedua, nawaitu sawma Ramadana, artinya sahaja aku puasa daripada Ramadan. Jadi yang seterusnya ialah yang mana niat ini selalu kita ni lakukan pada bulan Ramadan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Puasa yang dilakukan. Jadi kita ni masuk ada keterangan di bawah yang fontnya berwarna hitam. Puasa yang dilakukan dengan tidak ada niat. Tiada niat kita ni melakukan puasa dengan niat pada waktu malamnya itu adalah tidak sah kecuali jika seseorang itu bertaklid kepada mazhab Imam Malik bahawa adalah memadai iaitu sah niat puasa bagi bulan Ramadan dilakukan sekali sahaja untuk 1 bulan iaitu pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi seseorang ini melakukan mengikut mazhab Imam Malik. Tapi kalau kita ni digalakkan untuk mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi tidak apa-apa jika seseorang itu mengikut mazhab Imam Malik. Yang mana ia melakukan niat pada malam pertama iaitu pada bulan Ramadan. Sekali itu saja ia berniat iaitu pada malam pertama iaitu dalam hari pertama bulan Ramadan itu bermula. Jadi di sana saja ia berniat. Maka adalah sah puasanya. Okey. Maka harus bertaklid menurut pendapat Imam Malik. Dalam perkara ini,
sebagai langkah berjaga-jaga agar tidak terlupa melakukan niat pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan dan mengelakkan diri daripada terkena qada puasa kerana terlupa melakukan niat pada tiap-tiap malam Ramadan. Tegasnya adalah sah jika niat itu dilakukan sekali untuk 1 bulan menurut pendapat mazhab Imam Malik. Jadi yang macam cikgu cakap tadi, untuk yang bermazhabkan Imam Malik sahaja yang berniat pada awal bulan Ramadan, iaitu hari pertama bulan Ramadan, supaya ia mengelakkan dirinya daripada mengqada puasa kerana lupa berniat pada setiap malam Ramadan. Maka kalau ia bermazhabkan Imam Malik, maka puasanya adalah diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ini adalah lafaz niat 1 bulan ialah seperti Nawaitu sawma syahri Ramadana kulluhu hazihi sanati lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku puasa bulan Ramadan sekalinya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kemudian habis tentang niat, jadi ini masuk poin ke-6, iaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Keterangannya ialah puasa hanya sah jika orang yang sedang berpuasa berjaya menahan diri dari melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, mulai dari terbit fajar shadiq iaitu pada waktu subuh hingga masuk matahari iaitu pada waktu maghrib. Jika seseorang telah melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya adalah batal. Rukun puasa 3 perkara iaitu 1. Orang yang berpuasa, 2. Niat, 3. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ini adalah rukun puasa. Ingati, rukun puasa ada 3 sahaja, iaitu 1. Orang yang berpuasa iaitu kita ni, 2. Niat, 3. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah itu sahaja pelajaran kita ni pada hari ini. Jika tidak faham, bolehlah bertanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.